Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Budi Cetawan Wahanafi dalam Berita Pagi. 5 kluster baharu COVID-19 dikesan semalam. 3 daripadanya berkaitan tempat kerja membabitkan daerah Petaling di Selangor, daerah Kota Kinabalu dan Tuaran di Sabah serta daerah Johor Bahru dan Kulai di Johor. Kluster tapak bina Jalan Zurah di daerah Petaling, Selangor dikesan 5 hari lalu melalui saringan tempat kerja. Daripada 450 individu yang disaring, 49 dikesan positif COVID-19. Satu lagi kluster tempat kerja, kluster Chris Residence melibatkan daerah Kota Kinabalu dan Tuaran di Sabah. 41 daripada 65 individu yang disaring telah dikesan positif COVID-19. Manakala kluster Jalan Timah di Johor Bahru dan Kulai di Johor mengesan 26 daripada 238 individu yang disaring. 16 lagi kes dikesan sebagai kluster Brumas melibatkan daerah Kalabakan, Sabah. Kluster Long Panji di Kota Bahru dan Machang di Kelantan turut menyaring 202 individu dengan 11 daripadanya positif COVID-19. Dalam pada itu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yakin kapasiti 10,000 katil di MAIPS 2.0 adalah mencukupi untuk menempatkan pesakit COVID-19. Ada 3 fasa. Fasa pertama 3,000, fasa kedua 3,000 lebih dan fasa ketiga seterusnya 3,000 lebih, cukup menjadi 10,000. Dan kita boleh menempatkan warga asing di kawasan di MAIPS tersebut. Cuma kita buat keputusan bahawa majikan perlu menanggung kos untuk menempatkan mereka di MAIPS tersebut. Pengambilan vaksin COVID-19 akan diwajibkan kepada petugas barisan hadapan dan diberikan kepada mereka yang bersetuju untuk mengambilnya secara sukarela, terutama golongan berisiko dan mudah menghidapi penyakit. Mufti Melaka Datuk Abdul Halim Tawil berkata, mengikut Muzakarah Kebangsaan Hal Ehwal Islam MKI, keutamaan akan diberikan kepada mereka yang berisiko tinggi selain digalakkan oleh Kementerian Kesihatan kerana ia adalah keperluan dalam mengekang penularan pandemik COVID-19. Perkara itu telah diputuskan oleh Muzakarah MKI yang dianggotai oleh semua mufti dan ahli jawatan kuasa yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Yang wajib kepada yang kita putuskan ialah wajib kepada mereka yang frontliner dan berisiko tinggi serta mereka yang terjangkit dengan COVID-19. Dan yang kedua, harus dan digalakkan kepada mereka yang secara sukarela untuk mengambil sebagai langkah pencegahan. Tapi kita dah putuskan harus digunakan vaksin yang sedia ada itu. Wallahualam. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai perkara ini oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri di Kuala Linggi. Dr. Zulkifli juga menyatakan pihaknya akan membuat kenyataan rasmi bagi memperkukuhkan advokasi tentang pentingnya untuk mengambil imunisasi itu. Vaksin insya-Allah mungkin kita akan buat satu kenyataan rasmi. Buat masa ni apa yang kita dapat sedikit maklumat bahawa proses-proses itu telah dibahaskan oleh para ulama. Cik Zakaria Hamzah. Segala perbincangan mengenai isu imunisasi ini telah selesai dan keputusan MKI telah dipersembahkan kepada penyimpan Mohor Besar Raja-Raja minggu lalu. Sehingga kini kerajaan masih menunggu perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja berhubung fatwa penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan umat Islam di negara ini. Kerjasama Peringkat Antarabangsa Universiti Teknologi Malaysia UTM bersama pakar dari negara maju seperti Taiwan berpotensi mendorong penghasilan peralatan perubatan dalam negara. Kepakaran dan geran dimiliki UTM mampu menjalankan kajian dalam membina peralatan perubatan terutamanya kit ujian mengesan virus COVID-19.
Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, kit ujian seperti Rapid Test Detection Kit dapat mengesan virus dengan lebih pantas berbanding Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction RT-PCR. Ia secara tidak langsung dapat meningkatkan prestasi gerak kerja mengasingkan kes-kes positif daripada masyarakat. Aerosol box merupakan satu lagi pelindungan diri kepada frontliners yang sangat penting. Apatah lagi kes-kes sari iaitu severe acute respiratory illness yang datang ke hospital yang pada ketika ini ada kes-kes sari. Sari itu maknanya severe acute respiratory infection. Maknanya yang datang tu dia dah mula ada gejala pernafasan. Beliau merasmikan majlis penyerahan sumbangan UTM Shield di Simpang Renggam, Kluang. Majlis tersebut menyaksikan UTM menyumbang 1,000 unit kotak aerosol bernilai RM200,000 kepada 12 hospital di seluruh negeri. Nama syarikat terlibat kartel daging haram akan didedahkan selepas proses pendakwaan minggu depan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata, buat masa ini nama beserta jenama produk daripada syarikat terbabit belum boleh didedahkan. Daging sebenarnya saya dibahkan minggu depan akan dibawa ke mahkamah. Jadi bila di mahkamah kita boleh rilis nama syarikat tersebut. Di setakat ni kita nak rilis tapi penasihat undang-undang menasihatkan supaya jangan dulu sebab benda ni dalam siasatan dan dalam takut mengganggu penyiasatan. Jadi once dia dah bawa ke mahkamah maka kita akan disiharkan. Beliau ditemui pemberita selepas melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS di Kampung Menerung, Ajil, Hulu Terengganu. Media sebelum ini membongkar taktik jahat kartel yang menyeludup daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum membungkus semula daging berkenaan menggunakan logo halal dan menjualnya ke pasaran seluruh negara. Hujan kadangkala lebat di 4 daerah di Terengganu menyebabkan peningkatan penduduk terjejas banjir di negeri itu. Sehingga pagi ini, 6,414 penduduk daripada 1,697 keluarga ditempatkan di 48 pusat pemindahan sementara PPS. Ketua Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Terengganu, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Awam A. Rahman berkata, paling ramai di Kemaman dengan 4,988 penduduk daripada 1,210 keluarga ditempatkan di 24 PPS. Penduduk yang terjejas banjir di daerah Hulu Terengganu pula merekodkan 805 orang daripada 318 keluarga di 13 PPS. Manakala daerah Dungun mencatatkan 329 penduduk daripada 90 keluarga di 9 PPS. Daerah Setiu kekal dengan 11 penduduk daripada 3 keluarga di sebuah PPS. Paras air sungai di sungai-sungai pula menunjukkan tren menurun di kawasan hulu. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan juga terus meningkat. Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM melaporkan sehingga pagi ini 937 penduduk daripada 246 keluarga dipindahkan ke 24 pusat pemindahan sementara PPS. Di Tanah Merah, jumlah penduduk terjejas tidak banyak berubah iaitu 168 penduduk daripada 37 keluarga berada di 9 PPS, sementara Kuala Krai pula menyaksikan pengurangan jumlah penduduk terjejas iaitu 231 orang berbanding 263 orang yang berada di 7 PPS. Jajahan Pasir Mars pula menunjukkan peningkatan penduduk terjejas iaitu 452 orang daripada 139 keluarga kini berada di 9 PPS. Beberapa buah kampung di jajahan ini ditenggelami air sedalam 4 meter termasuk di Kampung Rong Cenok di mana hampir 50 penduduk tidak sempat berpindah ke PPS berdekatan. Prihatin atas nasib, Yayasan Dakwah Islamiah Yadim Kelantan melalui sukarelawan Yadim dengan kerjasama gabungan NGO Hadapan Kelantan turun padang menyampaikan bantuan terus kepada mereka. Laman web rasmi Public Info Banjir JPS melaporkan 3 sungai utama iaitu Sungai Golok di Rantau Panjang, Sungai Lebir dan Kampung Limau Kasturi, Gua Musang masing-masing merekodkan bacaan melepasi paras bahaya.
Baik, bertemu kembali. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mewujudkan program franchise mikro atau franchise mampu milik khusus untuk golongan belia. Inisiatif itu bagi menggalakkan usahawan muda menerokai industri perniagaan franchise selaras Pelan Induk Pembangunan Franchise Nasional 2021-2025. Menurut Ketua Setiausaha KPDN HEP, Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad, setakat ini RM5 juta diperuntukkan kerajaan terutamanya bagi golongan belia yang ingin terlibat dalam platform tersebut. Untuk permulaan, sekiranya nak cuba mendapatkan dana dan dalam bentuk grant, bukan pinjaman, boleh dapatkan daripada kerajaan. Tapi kalau nak memperbesarkan lagi, mendapatkan dana-dana tambahan, mungkin kita di masa akan datang juga akan cuba bekerjasama dengan beberapa bank untuk menjadikan franchise ini salah satu produk yang mereka akan bantu untuk memberikan dana pinjaman. Skim Pembiayaan Kecil Franchise SPKF dan Dana Bantuan Pembangunan Franchise DBPF disediakan oleh Perbadanan Nasional. Manakala skim pembiayaan franchise ditawarkan oleh Credit Guarantee Corporation. Program franchise mikro atau franchise mampu milik bukan sahaja mewujudkan peluang pekerjaan, malah mampu menjana pulangan keuntungan kepada franchiser. Dalam menambah baik dan juga menyokong dasar komuniti negara, Pusat Hikmat Masyarakat dan e-Library diwujudkan. Inisiatif Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ini selain menangani isu sosial perumahan di peringkat komuniti setempat, ia turut menyokong inisiatif pendigitalan di peringkat akar umbi. Menurut Menterinya Zuraida Kamarudin, pusat ini membantu memastikan kualiti hidup komuniti selamat dan kondusif. Seperti kes banjir yang hari itu kan, ada hujan dan banjir dan cepat dapat turun padang untuk ambil bantuan daripada bomba kalau sekiranya ada jenayah, polis dan sebagainya. Jadi center ini akan menjadi satu center tempat masyarakat di sini membuat aduan dan membantu mereka. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Pusat Hikmat Jawatankuasa Pengurusan Kemajuan dan e-Library Kampung Baru, Kuala Ampang. Kadang-kadang mereka punya rumah ada laptop tapi tak ada wifi atau ada handphone tak ada wifi. So kita provide, you datang kepada kita punya e-library, tak semesti nak pakai kita punya komputer pasal terhad. Mereka boleh use free wifi dekat sini, mereka boleh teruskan online class dia. Untuk peringkat permulaan, Pusat Hikmat Masyarakat dan e-Library akan beroperasi 3 hari seminggu. Sejuta remaja disasarkan menjadi ahli program Cafe Teen untuk tahun 2021. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, ia boleh direalisasikan menerusi pelbagai program diatur di seluruh negara termasuk penggunaan pusat mudah alih. Kita merasakan bahawa adalah kementerian perlu lebih proaktif lagi. Jadi sebab itu kita mengadakan Mobile Cafe Teen ini. Di mana dalam Mobile Cafe Teen ini dia ada juga mengadakan kita ada teen educator, kita ada doktor, kita ada kaunselor, kita juga menyediakan internet secara pencuma. Beliau menyatakan perkara itu selepas melancarkan program Jom Chill Out at Cafe Teen dan Pusat Remaja Cafe Teen Mobile di Putrajaya. Program anjuran Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN itu turut dihadiri pengerusinya Datuk Muhammad Nizar Zakaria dan Ketua Pengarahnya Abdul Syukur Abdullah. Setakat ini, hanya 636,722 remaja mengambil bahagian dalam program itu menerusi 18 buah pusat remaja Cafe Teen di 10 buah negeri. Penubuhan Unit Komunikasi OKU yang dijadualkan tahun hadapan merupakan permulaan kepada tugasan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, unit itu juga akan diusahakan supaya diwakili oleh semua 7 kategori OKU memandangkan setiap golongan mempunyai keperluan berbeza menyebabkan penyampaian komunikasi perlu dibuat secara teliti dan sistematik. Penubuhan unit itu bakal dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengambil kira pengalaman dan kemahiran mereka mengendalikan golongan tersebut.
kita selalu anggap bahawa borang yang lazim kita sediakan di agensi-agensi kerajaan itu difahami oleh semua rakyat. Tetapi bagi OKU, dia belum tentu faham bagaimana mengisi borang itu dan keperluan dalam borang itu macam kita faham. Datuk Saifuddin yang juga ahli Parlimen Indra Mahkota ditemui media selepas melawat 25 mangsa banjir kilat terdiri daripada 4 keluarga di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Ular di Kuantan. Beliau menyifatkan penubuhan unit komunikasi OKU sebagai tepat pada masanya kerana proses banci yang sedang berjalan membolehkan mereka mendapat maklumat lebih baik berhubung bilangan sebenar OKU ketika ini. Calon peperiksaan SPM dan STPM bakal menikmati pakej data khas kemudahan internet untuk belajar. Di bawah pakej itu, 5 syarikat telekomunikasi masing-masing, Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile dan Telekom Malaysia menawarkan kemudahan pas data prabaya pada harga RM20 untuk 15 GB bagi tempoh 30 hari bermula 6 Januari depan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan program Learning from Home oleh syarikat YTL pula telah dilanjutkan sehingga tamat peperiksaan SPM dan STPM. Di bawah LFH, pakej percuma dan kad SIM juga ditawarkan kepada para pelajar di seluruh negara. Bagi pelajar daripada golongan B40, mereka boleh memohon untuk mendapatkan telefon bimbit secara percuma. Selain itu, 5 syarikat telekomunikasi akan melanjutkan kelas-kelas dalam talian percuma mereka. Turut dilaksanakan pemberian capaian Wi-Fi percuma di kawasan umum di 130 projek perumahan rakyat PPR seluruh negara sehingga akhir April 2021. Ia membabitkan syarikat telekomunikasi Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile, TM dan Time. Sementara itu, waktu operasi Pusat Internet Komuniti akan dilanjutkan daripada 9 pagi hingga 9 malam bagi memberi peluang kepada calon peperiksaan SPM dan STPM serta B40 memanfaatkan kemudahan untuk sesi pembelajaran dan urusan seharian. Seorang remaja lelaki, Muhammad Zahrawi P. Ramli, 13 tahun, ditemui lemas di perairan Tanjung Piai, Pontian, Johor pada 4.31 petang. Mangsa dipercayai lemas ketika mandi bersama 9 rakannya yang lain. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pontian Baru, penolong penguasa bomba Iqbal Radwan memaklumkan mayat mangsa dijumpai 5 km dari lokasi dilaporkan lemas pada kedalaman 6 kaki di bawah jeti. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan 17 anggota bomba dibantu pihak polis, Angkatan Pertahanan Awam serta orang awam. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Pontian dan operasi tamat pukul 5 petang. Seorang lelaki yang cuba membunuh diri di landasan stesen monorail Bukit Bintang di Ibu Negara berjaya diselamatkan pihak berkuasa. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2, Harizu Mamat berkata, individu berusia 42 tahun itu berjaya dipujuk oleh anggota polis. 11 pegawai bomba dari stesen Jalan Hang Tuah tiba ke lokasi kejadian selepas mendapat panggilan kecemasan melalui talian MERS 999. Individu tersebut kini diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Syarikat pengangkutan e-hailing Gojo Asia menjalin kerjasama dengan Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA sebagai usaha memulihkan sektor pelancongan dan pengangkutan yang menerima impak semasa pandemik COVID-19. Menurut Ketua Pegawai Operasinya, Pradip Kumar, melalui usaha sama tersebut, tempahan pengangkutan bagi pelancong akan terus dibawa ke platform e-hailing Gojo berdasarkan permintaan. Since the start of the pandemic, tourism has been one of the hardest hit, and we yet to recover. Gojo onboards MATA vehicles in the e-hailing platform. Pengarah Gojo Asia Syahrul Bahrin Nahrudin berkata, usaha dilakukan pihaknya bagi membantu pemandu-pemandu mereka yang terjejas pendapatan ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan. Lebih-lebih lagi yang kita fokus sekarang ni adalah pemandu-pemandu MATA yang terkesan
semenjak pandemik COVID-19 ini. Beliau berkata demikian sempena pemeteraian Memorandum Persefahaman antara Gojo Asia dengan MATA 10 Disember lalu. Pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Perlumbaan pusingan kelima kejuaraan Cup Prix Malaysia Petronas. Pelumba High-Rev SCK Honda Racing Muhammad Helmi Azman seakan tiada tandingan apabila berjaya merakam kemenangan ketiga pada musim ini di Litar Utara Sepang. Biarpun terpaksa memulakan perlumbaan dari barisan kedua setelah mencatat masa ke-6 terpantas dalam sesi shootout CP150, strategi perlumbaan pelumba Honda tersebut nyata tidak terjejas. Persaingan memang agak sengit sebab tadi pun grup memang agak besar dalam race tadi. So bagi saya memang sengit lah. Semua pelumba pun bersaing dengan secukup hebat lah. Of course untuk esok pun saya cuba untuk menang lagi lah. Dalam perlumbaan tersebut, Helmi mencatat masa 14 minit 38.112 saat. Dalam persediaan menghadapi Sukan C dan Sukan Asia, skuad pelayaran Terengganu telah menghantar 30 atlet bagi menyertai kem Malaysia di Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan Pulau Langkawi yang akan berakhir pada 24 Disember ini. Antara nama-nama besar Sukan Pelayaran Terengganu yang terpilih adalah seperti Alif Safaris Azmi, pasangan adik-beradik Al-Yauma Akmal dan Al-Inshira Aina Zulkifli, Muhammad Fikri Akil Muhammad Fauzi serta Sofiatul Khadijah Markam. Di mana Terengganu menghantar semaksimum yang mana kita dah mula berlatih dari sejak awal PKP daripada kita buat video call sehingga kita dapat turun air, dan yang mana kita yakin pelayar-pelayar dari Terengganu akan cuba dapat slot kebangsaan, dapat duduk dalam program SEA Games 2022, SEA Games ada Sukan Asia 2022, SEA Games 2023 dan yang 2025 untuk pelayar-pelayar yang muda-muda yang congkir bakat. Dalam pemilihan tersebut, Terengganu mempertaruhkan sepenuhnya pelayar-pelayar mereka menerusi acara International 420, Laser Radial, Luncur Angin dan Optimist. Baik, laporan cuaca itu tadi mengakhiri berita pagi. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas mai sejahtera di mana jua anda berada. Saya Budi Shtawan Wahanafi. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.